Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, para imam, muadzin, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan umur kita sampai ke pagi ini, dan alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk datang solat berjemaah, dan beberapa minit ini kita berkongsi beberapa maklumat yang mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Kita sambung perbincangan kita kitab Bahrul Mazi. Pagi ini insyaAllah kita sambung satu bab baru, Maja'a Fid Dajjal. Bab membicarakan tentang perihal Dajjal. Dajjal salah satu daripada tanda-tanda yang dunia ni hampir berlakunya kiamat. Maka bagaimana nak mengenali Dajjal itu? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang Abu Isa At-Tirmizi, ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, adalah Dajjal itu seorang manusia semacam kita juga. Dajjal manusia macam kita juga. Dia serupa macam kita, cumanya ada perbezaan daripada manusia yang normal ini saja. Siapa yang nyatakan? Nabi SAW beritahu, dan kita akan tengok nanti. Tapi dia bukan binatang, dia bukan robot, dia bukan benda lain, tapi dia manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang yang bernama Dajjal itu sebohong-bohong dan sedusta-dusta manusia atas dunia ini. Dajjal ni sifatnya kaki bohong, pocong, kaki menipu. Kita tengok mata kaki dia. Sifat yang ada pada manusia ni, kalau dia seorang yang banyak berbohong dan menipu, perihal perangai Dajjal itu, bukan kata dia Dajjal, tapi perangai Dajjal itu ada pada dia. Kerana Dajjal itu sekuat-kuat pembohong dan penipu. Bohong dan menipunya macam mana juga akan dicerita nanti. Tapi paling kuat bohong, paling kuat menipu adalah yang namanya Dajjal ini. Maka kalimat Dajjal itu bahasa Arab, perkataannya pun bahasa Arab. Kita pun ambil guna juga lah Dajjal, orang Melayu juga perangai macam Dajjal. Orang Kedah kata Dajjal, itu bahasa setempat lah. Jadi menggambarkan imej yang buruk kepada sesuatu dan kepada seseorang itu. Dan maknanya dalam bahasa Melayu diterjemah dalam bahasa kita Nusantara ini, yang namanya Dajjal itu pembohong dan sehabis-habis bohong. Mana kuat bohong tu lah. Nama tu pun kaki bohong dah. Nama tu pun cok dah. Cok sebagai seorang yang pembohong dan menipu. Dan sebab pun dinamakan dia demikian itu kerana sangat-sangat bohongnya yang pada perangainya itu, dan seburuk-buruk tingkah laku yang ada pada yang sangat dimurka yang namanya Dajjal. Kerana ia mengaku ia akan dirinya Allah. Ni kata kuat paling bohong ni. Ada manusia bohong juga, tapi ambil kuat pun bohong manusia lah. Kita janji dengan kawan pukul 12, kawan telefon mana? On the way. On the way tu dalam rumah lagi. On the way lah tu juga. Dia kata on the way tengah siap ni kan, dah hati dah. Jadi Dajjal ni yang katanya seteruk-teruk bohong kerana dia mengaku dia tu ana Rabb. Dia kata dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan, dan mengaku ia akan dirinya boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Dia kata dia boleh hidupkan sesuatu dan dia boleh matikan sesuatu itu. Dan mengaku ia akan dirinya boleh menjadikan apa jua sesuatu
Dia kata, apa nak apa? Aku boleh bagi. Itulah dia cerita nanti, hujan bagi, makanan tak ada dia bagi. Sebab Dajjal ni dia akan muncul zaman dunia sedang susah. Dia muncul sekarang, kita senang, kita tak pandang dia. Tapi memang dia akan datang nanti, dia terlepas. Kita pernah cerita dia dulu, Dajjal hidup di mana? Duduk di pulau. Hadis yang cerita, pulau mana tak tahu. No? Pulau mana tak tahulah, cari sendirilah kan. GPS tu dah hebat sangat wis tu. Cari kat mana? Kalau kata ada lah. Tapi yang namanya Dajjal ni, dia ni datang dan muncul ketika dunia ini Allah uji dengan kemarau yang panjang. Waktu itu yang isi dunia ni, Malaysia khususnya, dalam keadaan kelaparan, kesusahan, kerana Allah tahan hujan tak turun yang begitu panjang, empangan airnya kurang, tidak ada langsung, marahan banyak binatang, tumbuhan mati kerana tiada air itu diturunkan oleh Allah. Maka dia datang waktu Malaysia sangat tengah susah. Maka ketika orang tengah susah ni, dia akan berpaut dia apa jua yang ada. Orang lemas apa dahan apa yang ada, dia paut demi menyelamatkan, demi survival nyawa dia itu. Maka ketika itulah datangnya Dajjal ini. Dan mengaku ia dan tetapi semua dakwaannya itu bohong, semata-mata bohong. Pengakuan dan dakwaannya itu bohong semata-mata. Kerana apa yang berlaku di tangan itu semuanya dijadikan Allah, bukan dirinya sendiri. Ya, memang Allah beri kepada dia, Allah izinkan kepada dia. Dalam hadis pun, dia menghidupkan orang mati, ya. Dia mematikan orang, ya. Dia turunkan hujan, ya. Dia bagi makanan, ya. Tapi bukan dia, bukan kemampuan dan kudrat dia. Izin Allah, Allah bagi dia macam tu, nak uji kita. Allah bagi izin dia, Allah bagi, Allah hantar dunia, Allah hantar kat dunia ni, yang satu manusia namanya Dajjal ni, nak uji manusia lain. Bukan hebatnya dia, bukan dia tak hebat. Dia tu Allah bagi semua, memang dia boleh hidupkan. Tetapi akan dasar menguji manusia ketika itu, bagaimana imannya dalam keadaan sudah mencapai dan cabaran yang sangat tinggi. Ketika itu kalah dengan Dajjal ataupun sebaliknya. Kalau dia kalah dengan Dajjal, maknanya dia mengaku itu Tuhan. Kerana dalam keadaan orang tersusah inilah yang kata kita sebut tadi tu, dia akan berpaut dia apa jua. Dia tengah susah. Yang cerita nanti ayah dia tak lama tak jumpa ayah dia mati, dia rindu sangat. Dia hidupkan balik. Dia hidupkan balik. Mana ada manusia hebat macam mana pun, tak hidupkan manusia, mana ada boleh hidupkan orang. Kaya macam mana pun, pakar macam mana pun, doktor itu, tak ada lagi dengar dia menghidupkan orang yang mati. Mati ke orang adalah dia sebab dia operate salah, asbab lah. Tapi menghidupkan, sehingga hari ini tak dengar. So, satu takjub kepada manusia dan iman yang lemah ketika itu. Itu yang Tuhan ini. Kerana apa yang berlaku itu atas izin Allah jua. Hanya zahir dia di hadapan makhluk, akan jadi Allah Ta'ala mahu menguji hambanya yang mukmin dan yang tiada mukmin. Maka Allah Ta'ala zahirkan dia. Kita sebut tadi, Allah Ta'ala zahirkan, wujudkan, datangkan namanya Dajjal ni sebagai ujian kepada kita. Apa pun di keliling kita adalah ujian kepada kita. Baik senang, baik susah, semuanya ujian kepada kita. Kemudian daripada telah zahir Dajjal itu di bumi ini, ia bermula tampil, membuat kacau dan haru biru ke atas manusia yang mengaku, ke atas manusia mengaku dirinya Allah. Bermula kacau bilau dia, bermula huru hara yang dia buat adalah yang mengaku dia Tuhan. Sebesar-besar huru hara, dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Allah yang selama ini orang itu, seseorang itu menyembah. Dia ajak akan dia turut, apa katanya, apa kehendaknya, orang menuruti itu, semua dikuatkannya. Sekiranya berkata seseorang, aku berkehendak kepadamu turunkan hujan, maka ia pun menurunkan hujan. Nak hujan, sebab kita sebut dia datang dalam keadaan susah, kemarau yang panjang, minta hujan, dia turunkan hujan dengan izin Allah. Faham yang itu. Aku berkehendak kepadamu akan sesuatu hajat untuk berjumpa dengan ibu bapa yang sudah mati, maka disegera akan ia Dajjal ini menjumpakan mereka itu. Satu orang anak rindu kepada ibu dan ayah dia kerana lama sudah meninggal ataupun tiada di atas dunia ini.
Maka seorang anak yang merindukan ayahnya itu minta daripada Dajjal ini untuk dipertemukan. Dajjal mempertemukannya atas izin Allah. Tetapi semua perkara yang telah didapatnya itu seperti kehendak orang berkehendak kepadanya itulah. Itu ialah seperti sihir jua. Kerana inilah seburuk-buruk perbuatan. Sihir, perbuatan itu sihir jua. Kerana hujan yang diturunkan itu ialah dengan kudrat kehendak kuasa Allah jua. Kerana pertemuan itu atas kehendak Allah jua, dengan izin Allah jua. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kata Nabi SAW, tidak izin, la mani'a, tidak, la mani'a lima a'taita, kamu tidak boleh halang satu benda yang orang nak beri kepada kamu. Kalau kata Allah, kata ini takdir, ini milik kamu, ini hak kamu, ini rezeki kamu, ini bahagian kamu, la mani'a, tak ada siapa boleh halang. Kita faham dalam akidah kita bahawa satu benda yang Allah takdirkan itu milik kita, milik seseorang. Kita nak halang dia, takkan boleh. Sebab kalau dalam pengetahuan dan kehendak Allah, itu hak dia. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh beri kepada dia. Walaupun semua dunia, satu dunia berpakat untuk beri kepada dia. Orang berpakat nak beri projek ini kepada dia, berpakat semua buat director nak bagi projek ini kepada dia. Dia inilah yang kita nak bagi. La mani'a lima mana'ta wala mu'tiya lima mana'ta. Dan kalau kata itu bukan izin dan kehendak Allah, dia takkan dapat. Walaupun semua orang berpakat untuk beri kepada dia, tapi pada kehendak Allah bukan dia, maka takkan dapat. Ini akidah kita. Kita faham, kalau Allah nak bagi kat kita, jangan sampai dah hilang. Kalau Allah tak nak bagi kat kita, pakatlah satu dunia nak bagi pun tak dapat juga kat kita. Kuasa Allah lah. Memang kata okey, orang dah itu sepakat dalam projek ni dapatkan A ni. Ni dapat juga kat dia ni. Takdir kita mati, tak dapat juga. Takkan Allah, ketentuan Allah tentukan bagaimana. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan seseorang itu tak memberi kesan kepada seseorang lain atas sebab kekayaan, pangkat dan kedudukannya. Jangan dia ni pangkat besar, kita boleh tumpang senang. Dia ni ada kedudukan yang besar, tumpang senang. Itu tidak. Hendaklah jaga-jaga diri masing-masing. Siapa yang berjumpa dengan Dajjal, jangan turun akan dia dengan dengar percaya apa serunya dan ajarnya dan apa katanya. Diingatkan, Dajjal ni andai kata ada generasi kita, wallahu a'lam, kita tak tahu, kita atau anak cucu kita sempat bertemu dengan zaman fitnah Dajjal ini, maka jangan percaya akan dia. Nak percaya atau tidak, maka kita kenal bagaimana Dajjal ini. An Abi Ubaidah bin Jarrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh ila qad anzala Dajjal qawmahu wa inni unzirukum. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ قال مثلها يعني اليوم أو خير. Hadisnya hasan. Daripada Abi Ubaidah bin Jarrah katanya, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, inni lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa qad anzara Dajjal qaumahu. Kata Nabi SAW, telah aku dengar, kata Abi Ubaidah, dia kata dia dengar daripada Nabi SAW bahawa dia dengar bahawa Nabi SAW memberitahu bahawasanya tiada ada Nabi selepas daripada Nabi Nuh alaihissalam, melainkan kesemua Nabi itu bermula daripada Nabi Nuh sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Maknanya apa? Dajjal ni bukan muncul atau disebut-sebut zaman Nabi SAW, bermula zaman Nabi Nuh alaihissalam lagi. Sejak para Nabi itu sudah mengingatkan kaum dia
yang bahaya fitnah Dajjal ni. Rupanya bukan baru diingatkan. Daripada zaman Nabi Nuh diingatkan akan munculnya Dajjal. Takdirnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tak tahu generasi mana yang sempat bertemu dengan Dajjal. Zaman yang sangat dahsyat fitnah ketika itu. Dajjal diingatkan bukan sehari bukan baru ketika zaman Nabi SAW. Sebelum itu lagi, bukan 2-3 Nabi. Nabi yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, sudah lama dibicarakan tentang Dajjal ini. Yang ini dikhabarkan oleh para Nabi pada kaumnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan menzahirkan satu yang namanya Dajjal, yang amat besar fitnahnya kepada dunia, yakni dia mengaku ia adalah Tuhan. Sebesar-besar fitnah yang akan muncul sepanjang zaman dunia ini, bahawa akan lahir satu manusia yang namanya Dajjal. Dia ini mengaku sebagai dia Tuhan, dan Allah Ta'ala sertakan pada masa zahir Dajjal itu sangat kelaparan manusia. Manusia ni waktu itu sangat lapar, sangat susah. Tuan-tuan, dalam keadaan kita susah, ibadah yang nak dijalankan tidak sesempurna macam mana kita dalam keadaan senang. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin ada sebahagian kita yang pernah pergi ke luar negara. Mungkin sebahagian kita, sebahagian yang mungkin tentera, pengurusi kita, berkhidmat di tempat di luar negara, misi pengaman dan sebagainya, yang menjaga atau berkhidmat di negara yang begitu susah, yang kelaparannya sangat-sangat dahsyat. Ketika itu bagaimana mereka yang makan tak ada itu, harapkan pasir, harapkan benda-benda yang tuah-tuahnya, yang mendalam di tepi-tepi jalan, yang ada sedikit, itulah makanan mereka. Begitu teruknya badan mereka kembung dengan cacing dan sebagainya, tidak membesar seperti mana manusia biasa. Takkan dia nak bincang bab haid, takkan dia nak bincang bab wudu, takkan dia nak bincang bab sembahyang, takkan dia nak bincang bab i'tikaf, takkan dia nak bincang bab kelebihan berpuasa, kerana dia memang berpuasa sepanjang tahun itu. Maka kesempurnaan ibadat kepada orang yang sangat susah itu tak sama seperti mana dalam keadaan kita yang dalam keadaan senang ini, keadaan selesa yang ada bagi prasarana ini. Maka sebab itulah datang Dajjal zaman susah macam inilah. Zaman yang begitu susah, zaman yang sangat susah, dan banyak kesusahan ketika itu yang Allah uji kepada manusia, muncul ketika itu. Maka orang yang tidak sabar, orang yang tidak sabar ke atas dirinya daripada kelaparan itu, dan dari iman dalam dirinya dan jiwanya, maka senang sahaja ia menurut akan Dajjal itu. Orang yang tidak sabar, yang lemah imannya, maka dia akan kalah dengan yang namanya fitnah Dajjal ini. Iman kuat atau tidak adalah bersandarkan kepada amalan, ketaatan yang kita buat sekarang. Taat yang kita sekarang tingkatkan iman. Ibadat yang kita buat sekarang itulah meningkatkan iman. Tapi kalau hari ini kita sudah jauh dengan Allah, ibadatnya tidak banyak takarrub kepada Allah, tak banyak hampirkan diri kepada Allah, maka zaman yang datang Dajjal, orang inilah yang awal-awal akan tersungkur dan kalah. Adapun orang yang ada iman dan kuat sabarnya atas percubaan dan ujian Allah Ta'ala dengan turunnya Dajjal, maka ditunjuk akan Allah kepadanya akan alamat Dajjal, iaitu bagi orang yang kuat iman, bagi orang yang ada kesabaran dalam dirinya, dia akan dikenalkan oleh Allah bahawa ini Dajjal. Bagaimana? Iaitulah tertulis di antara dua matanya adalah perkataan kafar atau kafir, di antara dua kedudukan dua matanya. Maka orang yang Allah selamatkan dia sebabkan iman yang kuat, disebabkan sebelum itu dia banyak taat kepada Allah, maka Allah kenalkan kepada orang itu, inilah Dajjal. Boleh kenal ni Dajjal kerana dizahirkan antara matanya itu perkataan kafir atau kafar. Dajjal dizahirkan dan dicop, dilabeling lah pada dahi dia itu perkataan kafar. Orang yang sedarkan perkara itu adalah orang yang imannya kuat, yang sebelum itu lagi dia sudah dalam keadaan melakukan banyak ketaatan kepada Allah, dan diberi taufik, yakni bimbingan oleh Allah Ta'ala bagi sesiapa yang benci akan Dajjal itu,
dapat membaca surat apa di antara dua matanya itu. Orang yang benci kepada Dajjal, yang memang tak nak berfitnah Dajjal, yang dia banyak berdoa, minta Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Imam selalu baca minta selamat daripada fitnah Dajjal. Kita pun baca surah Al-Kahfi hari Jumaat tu, sebab kita tahu itu hadis sahih. Nabi kata itu antara yang nak selamat daripada Dajjal. Kita memang takut untuk berhadapan dengan Dajjal, dengan kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang itu pada ketika ini Allah mampukan kepada dia untuk dia mengenali itu Dajjal. Maka dia mampu untuk tidak ikut akan turutan dan permintaan Dajjal untuk minta mengaku dia Tuhan. Dan adalah Nabi SAW mahu memberi ingat kepada umatnya, yakni kepada kita, memberi jaga akannya sebagaimana Nabi-Nabi dahulu memberi ingat dan memberi jaga kepada kaumnya. Macam mana Nabi-Nabi dulu mengingatkan kepada kaum dia, ingatkan kepada kaum dia tentang fitnah Dajjal ni, begitu juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita akan fitnah Dajjal ni. Maka itulah sabdanya, wa inni unzirukum fawassafuhu lana Rasulullah SAW faqala la'allahu sayudrikuhu ba'du min man ra'ani aw sami'a kalami. Dan bahwasanya kata Nabi SAW, wa inni unzirukum, dan bahwasanya kata Nabi SAW, aku memberi takut dan memberi ingat kepada kalian semua. Kata Nabi SAW, aku ingatkan kepada kamu, aku peringatkan kepada umat aku. Fawassafahu lana, diingatkan kepada kami oleh Nabi SAW. Nabi SAW mensifatkan, mendetailkan bagaimana yang katanya Dajjal ini. Dan bagi kami akan Dajjal itu, iaitu disebut dan dikhabarkan, yakni matanya sebelah kanan atau sebelah kiri sama rata dengan mukanya. Yakni mata ini sama ada kanan atau kiri, salah satu ni dia akan sama rata dengan kulit muka dia. Makna dia mata dia satu. Salah satu daripada makna yang satu mata dia hanya terjojol keluar, nampak, satu mata lagi tiada kerana ditutupi dengan kulit muka. Maknanya Nabi SAW mendetailkan, bukan sahaja diceritakan Dajjal tu akan datang, tapi didetailkan lagi. Tak kena tak tahu lah. Kita jadi jumpa orang, kita jumpa kat surah Al-Ikhlas. Surah yang mana? Surah yang baru tu lah, yang cantik tu. Dia kata aku tak tahu, aku baru main ni. Tak apalah, dia kata tunggu. Dah sampai dia tunggu setengah jam ni. Yang mana seorang ni pagi ni ramai ni. Dia kata aku pakai baju colour ni, kulit cerah-cerah sikit, pakai songkok hitam. Keplet kat warna biru, baju warna putih, kompak biru putih tu, songkok hitam. Duduk tahu lah, saya duduk belakang kat pintu. Biasa kita tak kat situ lah, reserve dia belakang tengok, oh kenal, mendetailkan. Tak kenal juga, tak tahu lah, takkan pintu orang pakai baju kuning. Jadi Nabi SAW mendetailkan kepada kita Dajjal itu macam mana. Daripada pertama pada dahi, iaitu antara mata, kedudukan dua mata ini, antara kedudukan dua mata ini, makna di tengah ni lah, di padanya ditulis kafara, kafir, dan matanya itu hanya satu atau sebelah saja. Sebelah lagi matanya ditutupi dengan kulit muka. Maknanya satu saja matanya itu, yakni buta sama sekali. Dan matanya yang sebelah lagi itu seakan-akan bulan lagi timbul keluar. Dia bulat dan timbul keluar. Mata dia bukan mata jadi, dia tunggul, timbul keluar mata itu, disebut Nabi SAW. Maknanya kalau tak kenal juga, bagi tahu kat anak cucu kita, bagi tahu kat generasi kita, fitnah Dajjal bukan saja nak kenal Dajjal tu, lukis gambar dia apa semua, agak-agak lah, mata sebelah bulat, terjojol keluar mata dia, lidah dia tulis kafara. Memang cerita boleh, tapi nanti kita tengoklah. Walaupun dalam keadaan kita dah kenal, oh ni lah kata Dajjal ni, tapi yang ketika itu imanlah yang menentukan kita bagaimana dengan kita dengan Dajjal itu. Maka kesana kemari ia akan Dajjal ini, dia pirat di sana, di sini pirata, menjaga ia dan mengaku ia akan diri dia itu sebagai Tuhan. Dah kenal, dia bagi macam-macam kepada manusia, dia kata akulah Tuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha suci daripada yang demikian itu. Kerana bukan begitulah mata Allah, bukan begitulah yang dikatakan Tuhan
yakni Allah SWT yang menyerupai sesuatu makhluk itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak menyerupai dengan sesuatu. Maka kalau dengar aku dia Tuhan, ini makhluk atau jadi bukan? Dia kata dia Tuhan, sedangkan dia ada dua sifat pada manusia. Dia ada kepala, dia ada badan. Ini bukan Tuhan. Si Tuhan yang Allah tidak menyerupai dengan sesuatu makhluk itu. Tidak menyerupai dengan sesuatu. Maka orang yang ada iman, dia takkan terima. Dia takkan terima dan percaya. Sebab dia mengaku dia Tuhan. Sebesar-besar fitnah dia akan jadi Tuhan. Maka orang yang ada iman ketika itu, yang mengenali bahawa Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu, maka dia akan mudah untuk menolak fitnah Dajjal ini. Alamat Dajjal, maka pada Dajjal ini ada alamatnya, ada tandanya. An Ibn Umar qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu thumma dzakara Dajjal fa qala inni la unzirukum wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu wa laqad anzarahu nuhu qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi ta'lamu annahu a'war wa inna Allaha laysa bi'awar. Qala az-Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit al-Ansari أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنة وهو يحذرهم فتنته تعلمون أنه لم يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوبا baina ainaihi kafirun yaqra'u man kariha amalahu. Hadis ini hasan lagi sahih. Kata Nabi SAW daripada Ibn Umar, apa katanya? Bersabda Nabi SAW, tuqatilukum al-yahudu, memerangi. Dan yang kedua, hadis daripada Ibn Umar, tuqatilukum al-yahud fatusallituna alaihim hatta yaqul al-hajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtuluhu. Kata pengarang ini berkait dengan hadis yang kita baca tadi itu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, apabila zahir muncul Dajjal di bumi ini, sangatlah ia sifatnya menyesatkan manusia. Maka perihal perangai yang katanya ikut akan Dajjal itu, iaitulah manusia yang suka membicara, yang mengajak manusia akan kesesatan, yakni yang mengajak manusia menjauhi Allah dengan mempercayai Al-Quran dan hadisnya. Maka inilah seburuk-buruk perangai, kerana ianya menuruti akan sifat dan perangai Dajjal itu. Okey, tambah dan selain daripada kita bicara bab Dajjal, kita juga ingatkan diri kita bahawa jangan ada dalam diri kita yang sifat perangai Dajjal ini, yakni yang mengajak manusia untuk jauh dan sesat daripada ajaran yang Nabi SAW bawa, yakni manusia mengajak manusia lain menjauhi manusia dengan Al-Quran, ajak manusia lain jauh dengan hadis, menakutkan manusia dengan Islam, apa yang ada dalam Quran dan hadis. Maka inilah sifat perangai Dajjal yang mewarisi dia manusia yang ada sekarang. Kalau manusia hari ini dia ada perangai dia hasut manusia, takut manusia untuk praktik, untuk percaya Al-Quran, untuk percaya hadis, maka inilah sifat yang dia tu sudah mewarisi perangai Dajjal. Kerana Dajjal itu sifat yang menyesatkan manusia. Maka diingatkan oleh pengarang bahawa manusia yang baca, yang dengar hari ini, buanglah perangai Dajjal itu dalam diri kita, yang menakutkan manusia untuk beramal dan percaya kepada Islam dan kepada Quran. Faham tadi tuan-tuan? Kita sepatutnya memahamkan dan menerangkan kepada manusia bahawa Islam, Al-Quran, hadis sekian-sekian. Tapi bimbang takut sebahagian manusia ada
yang membaca Quran dan sebut tentang Islam, tetapi nak memberi takut orang berislam supaya orang tak beramal dengan apa yang ada dalam Islam itu. Ini Islam, nanti tadi. Kalau Islam, nanti tadi. Kalau itu Islam, nanti jadi ini. Maka hari ini kita tak takut, tak pelik dan tak terkejut kalau orang bukan Islam menghadir dan mempersenda agama kita sendiri, agama Islam ni. Kita tak ubah nak sebelah satu sebab sifat dia memang orang kafir, orang bukan orang Islam. Dalam masa yang sama dia memerhatikan gelagat orang Islam pun ada di kalangan orang Islam yang tak yakin dengan agama sendiri dan mempertikaikan apa yang ada dalam agama ni. Kau yang agama kau tiga akuan lagi lah. Maka bermulanya kita ini mengelak daripada perangai Dajjal, iaitu menyesatkan manusia dengan menarik manusia daripada takut kepada agama Allah. Maka itu antara sifat yang diwarisi. Maka seburuk-buruk perangainya lagi, iaitu berbohong akan sesama manusia. Yang bohong itu tiada sebab ia untuk berbohong, kerana direka-reka akan yang perkara itu demi menyelamatkan apa jua yang dikehendakinya. Dajjal perangainya berbohong. Maka kedua, pertama jangan sesatkan orang, jangan bagi orang takut dengan Quran, jangan bagi orang takut dengan Islam. Ada orang kerjanya dulu bila ada majlis ilmu, ada majlis di masjid di surau, ada tok guru datang mengajar, sampaikan Islam, ada satu kumpulan, ada satu manusia yang kerja dia menghasut dan menghalang manusia dengan pelbagai ukutan supaya orang itu tak datang belajar atau mengenali agamanya. Tak tahulah ada lagi tidak sikap dan perangai macam ini di zaman sekarang. Yang kedua, manusia yang suka berbohong tanpa sebab apa-apa. Dia berbicara dan bercakap bohong. Cakap bohong. Dajjal sifatnya bercakap bohong, berbohong. Maka yang kedua, kita nak selamat daripada yang namanya fitnah Dajjal, dan kita tidak nak mewarisi yang namanya warisan Dajjal ini, iaitulah yang berbohong kepada manusia. Dan yang ketiga, yakni manusia yang kerjanya menyampaikan satu perkara yang tidak betul. Maka ini antara perangai dan sifat Dajjal. Kerana diceritakan bahawa Dajjal ini pengikutnya 70,000 orang, dan dia ini dari kalangan Yahudi. Dia memang Yahudi. Dajjal ini Yahudi. Detail ni kita akan tengok lagi nanti. Dia orang Yahudi, sikit-sikit nanti cerita ni. Dia Yahudi, dia bukan orang Melayu, confirm. Sebab dia Yahudi. Dia Yahudi. Dia akan muncul, dia di kalangan Yahudi. Dan dia ini ada 70,000 pengikut. Dia cerita detail lah, 70,000 pengikut. 70,000 pengikut dia. Dan dia ini bersifat dengan rambutnya panjang sehingga ke bahunya. Rambut dia panjang sampai ke bahu ketika dia bertemu dengan manusia pada ketika itu. Maknanya pertama, matanya satu, lidahnya ada terikat farah, bulan itu terwujud keluar matanya. Selain daripada itu, dia ini seorang Yahudi, rambutnya sampai ke bahu panjangnya. Maka ini sifatnya suka berbohong, suka mengajak manusia jauh kepada beriman dengan Allah dan membawa kabar yang tidak betul. Maka perangai dan perihal ini kita kenal dan kita elak yang namanya sifat Dajjal itu ada dalam diri seseorang ini. Dan kata Ibn Umar, qala Rasulullah SAW fi nasi, kata Ibn Umar, tuqatilukum yahudu fatusallituna alaihim. Kata Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, tuqatilukum al-yahudu, memerangilah kamu akan Yahudi itu. Akan Yahudi itu. Kenapa seorang Yahudi ini? Jangan berbaik dengan Yahudi ini. Kerana memang Dajjal kamu tu di situ lah. Fatusallituna alaihim hatta yaqul al-hajar. Yahudi ini merangi mereka, perangi Yahudi itu oleh kamu. Maka fatusallituna alaihim, maka dimenangkan oleh kamu orang yang memerangi Yahudi itu. Allah memberi kemenangan kepada orang yang memerangi Yahudi itu ke atas mereka yang Yahudi. Allah memenangkan mereka yang memerangi Yahudi itu hatta yaqul al-hajar, sehingga batu pun boleh cakap. Allah izinkan hajar, yakni batu, berbicara dan bercakap. Ya Muslim, wahai orang Islam, hada Yahudiyun warai faqtuluh. Batu kata di belakang aku ni ahli Yahudi, mai bunuh dia, mai bunuh dia. Maknanya batu itu menjadi tentera-tentera Allah untuk memberitahu kepada orang Islam yang memerangi Yahudi ini, sehingga kan Allah hantar bantuan-bantuan yang sebegitu luar. Dia beranggapan bahawa batu itu tempat dia menyelamatkan diri, tapi dengan pertolongan Allah, makhluk Allah yang namanya batu
dia membantu menolong orang Islam ketika itu untuk membunuh dan mengalahkan Yahudi ini. Kerana apa disebutkan begini? Kerana Dajjal itu muncul di kalangan mereka, yaknilah yang katanya Dajjal seburuk-buruk fitnah muncul di kalangan Yahudi ini. Ada Ibnu Umar qala Rasulullah SAW fi an-nasi fa asna ala bima huwa ahluhu thumma dzakara Dajjal fa qala inni la unzirukum daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, katanya telah berdiri Nabi SAW di dalam perkumpulan manusia, yakni yang ketika itu ramai para sahabatnya. Maka Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW menyampaikan suatu speech, suatu ucapan. Satu hari ini Abdullah bin Umar kata Nabi SAW bangkit, berdiri ia di kalangan para sahabat. Berdiri ia di kalangan para sahabat, dan Nabi SAW menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu dengan ucapan yang begitu panjang, mengingatkan para sahabatnya antara perihal yang katanya fitnah yang akan muncul suatu hari nanti atas dunia ini. Satu hari ini Nabi SAW cerita kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita hari ini khabar itu yang Nabi SAW cerita panjang tentang fitnah yang akan berlaku, yakni diucapkan dia. Maka mengucapkan dia dimulai dengan Alhamdulillah dan memuji ia atas Allah Ta'ala barang yang selayaknya. Nabi SAW memulakan ucapan pada kali itu, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW bermula dengan ucapan memuji Allah. Sebab itu beradabnya kita nak berucap, siapa pun kita, besar mana pangkat kita, mulakanlah dengan ikut sunnah Nabi SAW. Kita mulakan ucapan dengan memuji Allah, Alhamdulillah. Sebab itu dalam khutbah Jumaat kan, khatib naik tu dia kena sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah kan kena sebut kan. Tak sebut tu tuan-tuan, sah tak Jumaat tu? Sah tak sah? Tak sah. Nampak kata sikit je, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qail. Ulang lagi, nak bagi pegang tu. Maknanya dia nak memenuhi rukun khutbah itu. Maka kita diucapkan ucapan awal, kita jadi pengurusi PIBG ke, jadi siapa ke, tak ambil masa yang lama pun, hanya beberapa second. Bagi salam, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji Allah. Sekadar puji itu milik Allah dulu. Orang kata hang ni apakah, hang ni apakah, kita puji Allah dulu. Apa ada kat kita ni Allah bagi kita. Alhamdulillah, kita puji Allah. Nabi SAW memulakan ucapan di kalangan para sahabatnya dengan memuji Allah barang selayaknya, yang selain untuk Allah pujian itu. Kemudian daripada telah mengucap akan yang demikian itu, puji kepada Tuhannya, lalu menyebut akan Nabi SAW akan sifat-sifat Dajjal dan berkhabar akan segala alamatnya dan fitnahnya dalam dunia. Maka Nabi SAW bangkit, Nabi mulakan ucapan, Nabi puji Allah, maka Nabi cerita panggil Dajjal satu di kalangan para sahabatnya, bahwasanya aku hendak memberi ingat, akan jaga dan ingat. Maknanya memberi ingat oleh Nabi SAW supaya kamu takut akan satu fitnah yang namanya fitnah Dajjal. Fitnah ni ada fitnah harta dulu 2 bulan Pah, lebih kurang lah 2 bulan Pah, sebulan itu 2 bulan Pah, bulan akhir saja kita bincang sebelum ni. Isteri ni ada fitnah dia, anak tu ada fitnahnya, harta ni ada fitnahnya, pangkat itu ada fitnahnya. Setiap apa yang ada pada kita ni ada fitnahnya. Apa fitnah tu? Ujian yang kalau kita tak jaga dengan baik, dia fitnah pada kita. Dulu selalu main masjid, nikah haram tak nampak orang. Duduk dengan isteri je, salah tak salah, tapi jangan sampai melebihi isteri tu daripada segala-gala yang lain. Fitnah. Sehingga kita bincang sebelum ni, ibadatnya tak banyak seperti dulu, kewajipan yang patut dia buat ditinggalkan kerana fitnah kepada sesuatu. Apa lagi? Dulu dia pangkat tak besar, sekarang pangkat tak besar. Dulu semayang 5 waktu jaga, dalam pangkat besar, mesyuarat sini, semayang on and off. Itu fitnah pangkat. Ada orang pangkatnya besar tapi semayang okey je, tak ada masalah. Ada orang ada anak tapi tak boleh makan anak tu, halang dia untuk beribadat. Ada orang dengan sebab anak, dia sibuk melayani anak dan menguruskan anak, sehingga dia lalai untuk melakukan taat pada Allah. Leka seronok dengan anak itu. Allah beri berbagai nikmat, kekayaan yang ada pada kita, rezeki itu silap daya dan fitnah kepada kita. Jiran kita bincang dulu ni pun fitnah kepada kita kalau silap daya.
Tapi kata Nabi SAW, ajar qabla dar. Tengok jiran dulu baru cari rumah. Tengok jiran nak beli rumah kan, pergi kalau beli saksi tak ada kata apa kan, second hand lah, no choice lah. Dia ceritanya, saya nak beli rumah, saya kata, kita kata dekat Pemaju, tengok map, tengok betul apa, tengok susun atur itu. Tanya dia, saya ni nak, kau nak, saya beli banyak, saya tak nak intimidate. Tapi kau nak ni pun belakang kanan saya mesti ada orang, atau kiri saya ada orang. Nak tengok siapa. Kalau kita beli rumah tengah, boleh tak tengok kiri kanan tu siapa. Banyak lagi pilihan. Oh, dia kata ni orang Islam ni, ni orang Islam juga. At least macam tu lah, at least sekumpulannya. Sebab apa kata Nabi SAW, ajak kau belajar jiran sebelum rumah tu. Sebab apa? Dia memberi kesan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Kita bincang sebelum ni kalau yang ingat lagi. Kalau barang kata cerita jiran kita ni, satu orang yang bermegah dengan dunia, anak dia belikan anak tu macam-macam bawa sana bawa sini. Anak dia bercerita ke anak kita. Kita macam kita ada juga sebelum ni. Anak kita dengar cerita daripada kawan dia jiran sebelah, mai minta kat kita, ayah nak bila Angeles, ayah nak ayah nak ni. Tapi kalau jiran itu satu orang yang mendekatkan kepada Allah, dengan masjidnya, dengan benda-benda yang baik, tempias dan kesannya kepada kita. Kalau jiran itu satu orang suka berbicara tentang fitnah, bukaan orang, tempiasnya kena kepada kita kalau kita tak kuat imannya. Jadi setiap benda yang datang hidup kita ni ujian dan ada fitnahnya. Maka seburuk-buruk fitnah adalah fitnah Dajjal ini. Kerana tidak ada seorang jua yang memberi ingat akan takut, memberi takut bahkan Nabi-Nabi dahulu pun membicarakan perkara ini. Bukan saja Nabi SAW, Nabi-Nabi dahulu pun membicarakan Dajjal ini. Maka kata Nabi SAW, wa ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu wa laqad anzarahu Nuh qaumahu. Dan kata Nabi SAW lagi, tiada Nabi yang menceritakan tentang Dajjal ini kepada umatnya bermula daripada Nabi Nuh sehinggalah kepada aku, kepada Nabi SAW. Mana bermula zaman Nabi Nuh soleh sampai Nabi Muhammad SAW, semua Nabi cerita pasal Dajjal. Maknanya fitnah ni yang dah lama Allah beritahu kepada, minta Nabi memberitahu kepada para umatnya akan fitnah Dajjal, takdirnya kita pada zamannya. Cuma tak tahu generasi mana yang akan jumpa Dajjal ini. Maka perihal yang Nabi SAW mendetailkan syarahan itu, InsyaAllah kita akan bicara pada pertemuan selepas Syawal nanti, insyaAllah. Ucapan panjang memperlihatkan cerita Dajjal ini. Panjang Pak Dajjal ini mungkin beberapa bulan kita ambil masa kerana panjang ceritanya, macam mana dia kalah di mana, siapa boleh kalahkan dia, dan siapa yang ikut nanti, semua akan cerita nanti. Cuma ni bukan dimak pengalaman. Yang baik daripada Allah, yang kurang tak kelemahan saya minta maaf banyak. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami sangat banyak dosa kepadamu, ya Allah. Engkau Tuhan yang bernama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengampunkan dosa-dosa manusia. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah kedua mereka itu seperti mana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Andai kata mereka sudah tiada bersama dengan kami, ya Allah, jadikanlah lubang kubur mereka itu tempat istirahat kepada mereka, ya Allah. Jangan jadikan lubang kubur mereka itu lubang daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang istiqamah dengan salat berjamaah, ya Allah. Jadikanlah kami ini orang yang istiqamah dengan majlis-majlis ilmu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang berkat, halal yang berkat, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keadaan taat kepada-Mu, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Jadikanlah, jauhkanlah kami daripada persekitaran dan pergaduhan, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal, fitnah wanita, dan fitnah segala ujian dunia ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.